Islam telah tiba di perairan Malabar pada abad ke-7 dan ia sejajar dengan ketibaan para pedagang dan peniaga Arab yang memeluk Islam belum berapa lama lagi. Selepas itu, Islam kemudian tiba di utara India pada abad ke-12. Mulai itu, Islam telah menjadi sebahagian daripada warisan keagamaan dan kebudayaan bagi tamadun dan yang seterusnya negara tersebut. Masa yang berlalu telah menunjukkan satu integrasi yang stabil antara budaya agama Hindu dan Islam di seluruh India. Agama Islam telah disebarkan dan diperkembangkan dalam kalangan masyarakat di tamadun India dan hal ini telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama sekali ialah kedinamikan agama Islam. Kedinamikan ini adalah berasaskan daripada cara Islamia yang asal daripada kedinamikan Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. Ajaran Islam adalah mudah difahami, tidak bercanggah dengan akal serta sentiasa rasional dan waras dengan fikiran. Hal ini telah menarik perhatian dan keminatan masyarakat, terutamanya dalam kalangan hamba dan kasta dalam tamadun India yang agak huru-hara pada masa itu. Hal ini demikian kerana golongan atasan yang mengambil dhamma Hindu sebagai dasar dan kuasa mereka untuk menggetak dan menindas golongan miskin. Kebanyakan mereka berasa ketidakpuasan dan ini telah mendorong mereka memeluk agama Islam. Selain daripada itu, perluasan Islam dalam tamadun India juga adalah disebabkan oleh kepribadian pendakwa Islam. Sikap, sifat dan kepribadian diri seorang pendakwa adalah faktor keberjayaan penyebaran Islam. Kebijaksanaan dan kehebatan pendakwa Islam dalam penyebaran kebaikan dan kelebihan agama Islam telah berjaya mengajak dan menyeru masyarakat termasuk golongan atas kepada Islam. Mereka telah menyampaikan risalah ajaran Islam yang murni dan mulia ini kepada masyarakat India. Pendakwahan secara berlembut dan bertata susila telah menyebabkan keganasan dan ketidakadilan yang berlaku di tamadun India telah ditamatkan di bawah keindahan ajaran Islam. Di samping itu, perdagangan juga merupakan salah satu punca perkembangan ajaran Islam di tamadun India. Pedagang-pedagang dari tanah Arab telah membawa pendakwa Islam bersama dengan mereka dalam menjalankan aktiviti perdagangan. Dalam proses urus niaga ini, pedagang telah memperkenalkan pendakwa Islam kepada peniaga dan penduduk tempatan melalui urus jual beli. Dengan kegiatan ini telah memberi pendakwa peluang bagi mengintroduksikan agama Islam kepada masyarakat tempatan. Penyebaran ajaran Islam juga telah dilaksanakan melalui penyampaian Islam kepada penduduk tempatan dengan usaha sendiri. Bukan begitu sahaja, penyebaran agama Islam juga telah didorong oleh perkahwinan. Perkahwinan campur sehala antara masyarakat Hindu dan orang beragama Islam telah berlaku. Hal ini telah menyebabkan pertembungan budaya antara budaya agama Hindu dan Islam.
Bahasa Arab ialah bahasa utama sarjana Islam dan bahasa Parsi menjadi bahasa rasmi kerajaan. Tetapi, satu bahasa campuran yang muncul antara petambul Muslim dengan Hindu disebut Urdu. Bahasa ini digunakan dengan meluas. Di samping itu, Urdu di kawasan lain disebut Urdu Tekani dan Urdu Lucknow. Tetapi, yang menjadi dominan ialah Urdu kerajaan Mughal menggantikan bahasa Parsi dan hampir-hampir menggantikan bahasa Hindi yang disebut Hindustani. Perkembangan persuratan zaman ini banyak bergantung pada Aurangzeb dan Abu Fazl. Hasil penulisan zaman ini indah dengan bunga-bunga bahasa dan imajinasi yang baik. Aurangzeb telah memerintah banyak wilayah India selama hampir setengah abad. Baginda merupakan Sultan Mughal kedua yang memerintah paling lama selepas moyangnya Ka'bah yang agung. Di dalam tempoh ini, beliau berusaha keras untuk menakluk kawasan yang lebih besar yang terletak di India Selatan dan meletakkannya di bawah pemerintahan kerajaan Mughal. Selepas kematiannya, Empayar Mughal telah mengalami kemerosotan. Selain itu, jasa-jasa lain seperti Empayar Mughal mencapai daerah kekuasaan yang terbesar di India, menyatu-patukan kembali seluruh daerah yang sudah lemah dan sebagainya. Di samping itu, menurut Abu Fazl, dalam karyanya tentang persejarahan India selepas kedatangan Islam menyatakan bahawa agama Islam berpengaruh besar pada keyakinan dan sistem kehidupan di India yang sebelumnya telah banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Hal ini kerana ajaran Islam merangkumi aspek akidah yang mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah Estability semata-mata. Sastra Indo-Parsi boleh dibahagikan kepada tiga bahagian yang utama, iaitu penterjemahan, sejarah dan persuratan. Kesusasteraan Parsi ketika zaman Islam dibayangi kesusasteraan Arab, terutamanya ketika zaman Umayyah dan awal Abbasiyah. Puisi Arab telah meresap baik secara bentuk mahupun isinya ke dalam puisi Parsi. Hasil pertembungan itu kemudiannya kita menemukan beberapa puisi Parsi seperti Masnawi, Qasidah dan Ghazal. Masnawi ialah puisi panjang yang kadang-kadang mengandungi lebih 1000 bait. Ia digunakan untuk menulis epik dan sifatnya naratif. Ia menceritakan sesebuah kisah mengenal patriotisme atau kecintaan terhadap negara yang menekankan kepada unsur detektisme, moral, mistik dan hal-hal yang berhubung dengan penceritaan tentang hidup manusia yang heroik. Qasidah agak kurang barisnya, tetapi tidak kurang daripada 15 baris. Qasidah lebih menekankan kepada ekspresi jiwa manusia tentang keterharuan, kemarahan, kesedihan, kebencian dan sebagainya. Ghazal pula dari segi bentuk tidaklah begitu jauh bezanya dengan qasidah. Cuma baris-barisnya hanya di antara 4 ke 15 saja. Ia lebih menekan kepada menceritakan sesuatu situasi, terutamanya perasaan dan nasib, dan yang lebih banyak ialah perasaan cinta. Masyarakat Islam menerima nota asas muzik Hindu serta meraskan berbagai penyesuaian bagi membentuk satu tradisi muzik yang baharu. Misalnya,
Amir Khusro merupakan Indo-Islam pertama yang menggabungkan nada dan naras India dengan bahasa. Khusro telah memperkayakan muzik India dengan penemuan irama-irama baharu seperti Mujir, Sasgari, Aiman dan sebagainya. Beliau juga telah mencipta alat muzik sitar dengan menggabungkan Vina India dengan tamburu fasil dan juga alat muzik tabla. Alat-alat muzik berikut masih digunakan pada hari ini. Yang berikut merupakan gambar sitar dan juga nama-nama bahagiannya. Yang seterusnya inilah gambar tabla. Muzik telah memainkan peranan penting dalam menyatu padukan masyarakat India pada masa itu, di mana Akbar, Jahangir dan Shah Jahan telah menjadi penaung muzik sehingga maju dan berkembang luas. Sumbangan Amir Khusro dan Tencent menjadi dasar bagi muzik masyarakat India. Begitu juga Sultan Adil Shahid dan Baz Bahadur yang telah memberi sumbangan kepada kemajuan muzik Indo-Islam di India. Pada zaman awal di Tamadun India, hasil lukisan zaman Mongha menunjukkan ciri-ciri India dan juga termasuk sejenis lukisan Cina. Sebenarnya, campuran ciri-ciri India, Buddha, Iraq, dan Mongol. Selepas itu, seni ini kembali ke India atas usaha nenek moyang Mongha, yaitu Timure. Dan gaya lukisan ini dikenali sebagai seni lukis Indo-Shinoy Parsi. Selepasnya, Akbar membentuk institusi-institusi lukisan sezaman. Perkembangan ini menjadi semacam pemulihan bagi gaya lukisan awal India. Secara perlahan-lahan, ciri-ciri gaya lukisan India telah mendominasi lukisan asing seperti lukisan-lukisan Kandai Timurid dan Pasha Mama. Ini sebagai demo lah, youth semata buang kita. Ini sebenarnya contoh bagi Taj Mahal lah. So hari ini saya akan bagi contoh sebagai contoh ni bagi umumkan sekitar selingkuhnya antara agama India dengan agama Islam. Okay, so saya akan buat contoh itu lah. Sebenarnya ni Taj Mahal kan, ia merupakan bina yang sangat mengagumkan lah. Dia dibina di Agra dan ia merupakan tanda cinta dan kasih bagi Shah Jahan dan isterinya, dan dia didirikan di hujung sebuah kolam. Ni Taj Mahal kan, dia punya pintu dibina dengan bentuk-bentuk lengkuk awan yang sangat menawan lah. Dan di sekeliling Taj Mahal ni beberapa buah mihrab yang dikenali sebagai tiang lah. Dia dibina bersebelahan di sekelilingnya lah. Dalam Taj Mahal ni, dia punya dinding sebenarnya menggunakan marmer putih ataupun marmer merah sebagai bahan binaannya. Begitu juga dengan bumbung Taj Mahal lah. Bagi dinding ni, dia punya seni bina kan merupakan seni mozaik yang sangat indah. Dan dia menggunakan 43 jenis permata seperti berlian, jet, kristal, topaz, nilam dan sebagainya sebagai bahan dekorasi.
bagi dindingnya lah. Sebenarnya semua ni dipercayai merupakan seni bina berunsuran seni bina pas. Okay, so semua lagu, so customer, cuba lagi di tempat. Okay, bye bye.